jangan sampai umat Islam berputus asa untuk pergi ke majlis ilmu disebabkan adanya orang yang telah menyalahgunakan kuasa. Assalamualaikum, hai guys. Hari ini Brahmi nak sentuh sikit tentang isu pembatalan kuliah Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus di negeri Selangor. Cuma Brahmi bukannya nak fokus secara spesifik pada kes Ustaz Azhar Idrus. Yang Brahmi nak fokus ialah pada tindakan sama ada membatalkan kuliah agama ataupun tidak membenarkan kuliah agama atas sebab tiada tauliah. Nombor satu, Brahmi nak sampaikan salam pada Al-Fadil Ustaz Azhar Idrus. Semoga beliau diberikan kekuatan untuk terus menyampaikan ilmu, menyebarkan dakwah di mana saja beliau berada. Barangkali tak boleh di Selangor, insya-Allah tak apa. Sebab dengan kuasa social media, dakwah dapat disampaikan tak kira di mana sahaja. Jadi kepada Ustaz Azhar Idrus, di mana bumi dipijak, di situ hukum Allah dan sunnah Nabi dijunjung. Kedua, kepada rakyat Malaysia, inilah realiti dakwah di bumi Malaysia. Terkadang lebih mudah kita menganjurkan program-program hiburan, tak kiralah dangdut ke, K-pop ke, rock ke bagai, berbanding menganjurkan program ilmu, program agama yang terkadang terlalu banyak sekatan. Ya, kita bersyukur ada banyak kelebihan berdakwah di bumi Malaysia. Cuma kekurangannya ada, kita mesti perbaiki, jangan kita terlalu selesa dengan zon selesa yang kita ada. Ketiga, isu tauliah ni dia bukan hanya berlaku pada zaman kerajaan sekarang. Sebab dia berlaku juga pada zaman kerajaan-kerajaan yang dulu. Apatah lagi isu tauliah ni, dia bukan bidang kuasa kerajaan persekutuan, tetapi ia adalah di bawah bidang kuasa negeri. Ini berdasarkan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, antaranya menyebut adanya federal list, state list, concurrent list, iaitu terdapat senarai bidang kuasa kerajaan persekutuan, senarai bidang kuasa kerajaan negeri dan juga bidang kuasa bersama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Hal agama adalah di bawah bidang kuasa negeri, khususnya di bawah raja dan juga sultan. Raja ataupun sultan akan melantik mufti sebagai penasihat kepada mereka dalam hal membabitkan hal ehwal agama Islam, termasuklah isu tauliah. Yang keempat, Brahmi sendiri pernah berpengalaman merasai sendiri program dibatalkan di saat akhir kerana sebab tiada tauliah. Antaranya berlaku pada tahun 2022, di mana Brahmin dijemput oleh sebuah stesen TV untuk mengacara sebuah program agama secara live. Mengacara bukan berceramah. Dan pihak stesen TV telah buat persiapan berbulan-bulan, mesyuarat demi mesyuarat dengan pihak berautoriti, sehinggalah sehari dua sebelum program live, Brahmin pergi sana awal, beli tiket flight sendiri, tempah hotel sendiri. Dan bila sampai dah selesai rehearsal, tiba-tiba muncul mufti negeri tersebut. Beliau mengarahkan agar Amin Idris tidak dibenarkan mengacara di negeri tersebut. Brahmin tak nak melawan, so Brahmin akur dan Brahmin pulang pada malam tu juga. Pengalaman kedua berlaku pada tahun ini, iaitu pada Januari 2023. Masa tu Brahmin dijemput oleh sebuah NGO untuk sebuah program pendidikan, bukan program agama, dan diadakan bukan di masjid dan bukan di premis di bawah otoriti agama negeri yang sama tadi. Tetapi tiba-tiba pihak pejabat mufti memberi arahan di atas nama nasihat agar dibatalkan program tersebut kerana adanya Amin Idris yang tiada tauliah. Ini bukan bidang kuasa dia. Kenapa tiba-tiba nak campur tangan dalam hal bukan secara khusus program-program agama? Dan Brahmin lebih kasihan, pihak penganjur iaitu NGO telah berhabis beribu ringgit untuk marketing, poster, banner, banting, tempah makanan untuk 500 orang, tempah dewan. Bukan murah. Paling tidak pun biarlah berperi kemanusiaan sikit. Kan namanya pihak berkuasa agama. Dan lagi terbaru, di negeri yang lain, Brahmin nak buat rakaman untuk program TV, program agama di sebuah masjid. Tiba-tiba pihak berkuasa agama sehari sebelum rakaman mengarahkan agar rakaman tersebut dibatalkan kerana pengacara ataupun moderator tiada tauliah. Aduh, ya Allah. Timbul persoalan, bolehkah kes ini dicabar di mahkamah? Dan Brahmi sempatlah buat sedikit research, sedikit bacaan selain pada bertanya rakan-rakan peguam, sahabat-sahabat hakim. Rupanya memang ada kes di mahkamah dan banyak juga kes pihak berautoriti agama kalah. Antaranya kes di Mahkamah Rendah Syariah
yang diputuskan pada tahun 2014 membabitkan Mufti Perlis, masa tu beliau bukan mufti lagi, iaitu Sahibus Samahah, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin ataupun Dr. Mazhar. Di dalam kes tersebut, beliau telah didakwa kerana berceramah tanpa tauliah dan beliau diserbu oleh pihak JAIS. Apa keputusan mahkamah? Mahkamah memutuskan Dr. Mazhar tidak bersalah dan beliau dibebaskan. Antaranya, mahkamah menyebut pihak pendakwa tidak ada prima facie, maknanya tidak ada asas di dalam pendakwaan dan tidak ada bukti yang kukuh untuk sabitkan kesalahan Dr. Mazhar. Dan paling utama, kes ini menunjukkan bahawa pihak berautoriti agama boleh dicabar di mahkamah lantaran tindakan mereka kerana isu tauliah. Apa pengajaran dia dan apa nasihat jujur Brahmin kepada pihak berautoriti agama? Pertama sekali, janganlah sampai rakyat frust. Dulu kita punya payah nak ajak umat Islam untuk mendengar kuliah. Sekarang ni kesedaran semakin tinggi, tiba-tiba disusahkan dengan birokrasi di atas nama tauliah. Kedua, sebagai lulusan undang-undang, Brahmin faham mana-mana undang-undang yang digubal pasti ada the intention of the legislator ataupun niat tujuan penggubal undang-undang. Undang-undang tauliah ni digubal untuk mengekang ajaran-ajaran sesat. Dan di dalam menguatkuasakan undang-undang, khusus pada pihak penguatkuasa, kena ingat, undang-undang tidak boleh dikuatkuasa secara buta. Mesti ada elemen common sense dan juga natural justice agar dapat selari dengan tujuan penggubalan undang-undang. Bila ada seorang ilmuwan yang semua orang tahu dia ni bukan daripada ajaran sesat, dan tidak ada satu bukti pun sama ada di YouTube, di Facebook ataupun mana-mana video, mana-mana rakaman ataupun bertulis menunjukkan beliau adalah seorang yang sesat lagi menyesatkan, tiba-tiba dikenakan tindakan ke atas dia. Sekaligus ia jelas bercanggah dengan tujuan asal penggubalan undang-undang tentang tauliah. Jangan sampai umat Islam berputus asa untuk pergi ke majlis ilmu disebabkan adanya orang yang telah menyalahgunakan kuasa demi kepentingan tertentu. Dan sebagai penutup, Brahmin nak ajak kita semua merenung satu kisah yang menjadi motivasi pada Brahmin yang terkadang di dalam kita berdakwah ada terlalu banyak halangan dan cabaran. Kisah ini membabitkan seorang tokoh hadis, bahkan beliau digelar sebagai Sayyidul Muhaddithin, iaitu penghulu bagi sekalian ahli hadis, iaitu Al-Imam Al-Bukhari. Ringkas ceritanya, Imam Bukhari pernah difitnah antaranya oleh gurunya sendiri, iaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Beliau, iaitu Imam Bukhari, dituduh sebagai penganut ajaran Mu'tazilah kerana percaya bahawa Quran itu makhluk. Diringkaskan lagi cerita, Imam Bukhari dihalau daripada kampung halaman beliau. Dan pernah satu ketika, Imam Bukhari sewaktu di pembuangan, beliau ingin menyampaikan kuliah tentang ilmu hadis. Namun, ia dihalang oleh seorang governor yang namanya Khalid bin Yahya, adik kepada gurunya iaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Imam Bukhari meminta kepada governor tersebut surat pembuktian bahawa beliau tidak dibenarkan untuk menyampaikan kuliah. Dan Imam Bukhari ditanya, kenapa perlu surat tersebut? Jawab Imam Bukhari, supaya di akhirat kelak aku boleh tunjuk di hadapan Allah Azza wa Jalla bukti bahawa aku pernah dihalang untuk menyampaikan hadis.